Amir baru kerja 6 bulan. Gaji masuk je. Terus beli phone baru, makan sedap, belanja kawan. 2 minggu lepas tu, dompet kosong. Kad kredit dah kena potong. Dia bukan malas, tapi dia juga tak tahu. Dia sedang ulang kesilapan yang sama macam ribuan anak muda lain. Kau pun pernah rasa macam tu. Mungkin kau pun dah buat salah yang sama. Pernah tak kau tanya diri sendiri, kemana duit aku pergi setiap bulan? Gaji masuk, tapi masih rasa sesak. Simpanan tak bertambah. Hutang makin banyak. Mungkin jawapannya terletak pada satu perkara. Kesilapan yang kita ulang diam-diam. Dan ramai anak muda buat benda yang sama. Zaman sekarang, kita nampak orang muda travel, pakai kereta baru, makan sedap tiap minggu. Tapi hakikatnya, ramai antara mereka tengah lemas dalam hutang. Realiti media sosial tak sama dengan realiti kewangan sebenar. Jangan tertipu sebelum kau pun ikut terperangkap. Kita hidup dalam zaman paling moden. Teknologi di hujung jari. Peluang buat duit merata-rata. Tapi, ironi paling besar, ramai anak muda hari ini masih terperangkap dengan masalah kewangan yang sama. Gaji ada, semangat pun ada, tapi duit tetap tak cukup. Hujung bulan makan Maggi, kad kredit terbakar, simpanan kosong. Nak tahu kenapa ini berlaku? Dalam video ni, kita akan bongkar 7 kesilapan kewangan paling biasa yang ramai orang muda buat. Dan yang lebih penting, cara elak supaya kau tak jadi mangsa seterusnya. Tak ada siapa yang bangun pagi dan sengaja nak rosakkan kewangan mereka. Tapi itulah yang berlaku. Sedikit demi sedikit, tanpa sedar. Swipe sikit, langgan ini, beli itu. 5 tahun kemudian, terperangkap. Dalam video ni, kita akan buka mata kau. Apa 7 perangkap kewangan paling senyap tapi paling bahaya? Yang pertama, belanja ikut gaya, bukan ikut kemampuan. Ramai orang muda hari ini hidup mengikut tren. Baru gaji masuk, terus beli kasut baru. Orang lain beli iPhone, kita pun rasa, aku pun kena ada juga. Tapi realitinya, semua itu bukan keperluan. Ia gaya hidup yang memakan kewangan perlahan-lahan. Kita belanja untuk nampak hebat, bukan untuk hidup selesa. Masalahnya, gaya kita makin naik, tapi simpanan tak pernah ada. Bila ada kecemasan, semua terpaksa pinjam. Belanja ikut gaya ni nampak bergaya, tapi akhirnya menyakitkan. Nak tahu cara elak? Hidup ikut bajet. Bukan ikut siapa paling trending. Sarah baru masuk kerja. Gaji RM2,800. Minggu pertama, dia beli beg tangan RM700. Minggu kedua, dia keluar makan 4 kali. Hujung bulan, baki akaun RM11.20. Bila ditanya, dia kata, nak reward diri. Tapi siapa yang patut bayar nanti bila masalah datang? Kau nampak orang pakai iPhone 15, lepak kafe mahal, travel tiap bulan. Tapi kau tak nampak kad kredit dia dah cecah limit. Kau tak nampak dia ikat perut lepas upload gambar cantik. Ramai kejar gaya hidup yang tak mampu. Semata-mata nak nampak berjaya. Tahu tak? Gaya hidup mewah sekarang sangat mahal. Kasut limited edition, RM800. Coffee shop tiap minggu, RM300 sebulan. iPhone terkini, RM6,000 plus. Tapi gaji bulanan masih RM2,500. Nampak tak mismatch tu? Kawan ajak lepak, kau rasa kena ikut. Dia beli phone baru, kau pun rasa nak beli juga. Kita terperangkap dalam budaya, kalau tak ikut, kita ketinggalan. Tapi akhirnya, kau tanggung beban yang orang lain tak peduli pun. Gaya hidup bukan perlumbaan. Belanja ikut kemampuan, sebab ketenangan lebih mahal daripada gaya. Jangan kejar gaya sampai hilang kawalan. Hidup bergaya itu pilihan, tapi hidup tenang itu keperluan. Kalau kau setuju, jangan lupa like, subscribe dan kongsikan pada kawan yang perlu dengar ni. Yang kedua, tak ada bajet bulanan. Pernah rasa macam gaji masuk je,
Sekejap je duit habis. Tengok baki akaun, tinggal RM12.40. Tapi kau sendiri pun tak pasti, duit tu pergi mana? Jawapannya mungkin simple. Kau tak ada bajet bulanan. Tanpa bajet, kau belanja ikut rasa. Hari ni rasa nak makan sedap, beli. Esok nampak sales, swipe, tak perasan. Setiap ringgit yang keluar, tak ada arah. Bila kau tak bajet, benda ni berlaku. Duit habis awal bulan. Tak tahu beza keperluan dengan kehendak. Tak sedar kau ulang kesilapan sama. Bulan demi bulan. Faris kerja sebagai pereka grafik. Gaji RM2,800. Tapi tak pernah cukup. Tak pernah bajet, semua main agak. Bulan ke-6, kereta rosak dan dia tak ada simpanan. Hasilnya, terpaksa pinjam. Lepas tu, hidup makin ketat. Nak ubah hidup? Mula dengan bajet. Ambil masa 15 minit. Tulis. Berapa kau dapat? Apa keperluan tetap? Sewa, bil, komitmen? Berapa nak simpan? Baki untuk belanja ikut suka. Bila ada bajet, kau kawal duit. Bukan duit kawal kau. Tak bajet, duit hilang senyap-senyap. Bila bajet, duit mula beri ketenangan. Mulakan bajet bulanan hari ini dan tengok perubahan yang kau akan rasa. Yang ketiga, kad kredit tanpa kawalan. Mula-mula, kita fikir kad kredit tu macam penyelamat. Tak apa, swipe dulu, bayar kemudian. Tapi tanpa sedar, kad kredit boleh jadi punca hidup engkau tenggelam dalam hutang. Kau beli benda kecil-kecil, tapi hujung bulan, bilnya besar gila. Antara kesilapan paling biasa, swipe tanpa kira bajet. Bayar minimum je tiap bulan. Guna kad kredit untuk kehendak, bukan keperluan. Akhirnya, interest berganda. Bayar RM50, tapi hutang naik RM200. Zul mula guna kad kredit masa umur 24. Swipe RM200 untuk headset gaming. Lepas tu, RM400 untuk kasut. RM150 makan malam. Bayar minimum setiap bulan, kononnya tak berat. Tapi lepas 2 tahun, hutang dah cecah hampir RM9,000. Dan dia sendiri pun tak ingat semua barang yang dia beli. Kad kredit bukan musuh. Tapi bila kau tak kawal, dia jadi racun senyap. Swipe hari ni sama dengan komitmen bulan depan. Tak rasa sekarang, tapi nanti baru terasa. Kalau kau memang perlu guna kad kredit, pastikan belanja bawah kemampuan. Bayar penuh, bukan minimum guna hanya bila perlu. Bukan ikut emosi. Lagi satu, jangan ada lebih dari satu kad kalau kau belum ada disiplin. Kad kredit boleh bantu kalau kau kawal. Tapi kalau kau biar dia kawal engkau, bersedialah untuk gali lubang hutang yang dalam. Yang keempat, tak menyimpan langsung. Kau ada telefon RM4,000, tapi dalam akaun simpanan tak sampai RM40. Bunyi macam kelakar, tapi ni realiti ramai orang muda hari ni. Hidup selesa, nampak bergaya, tapi bila kecemasan datang, baru sedar, kau tak ada apa-apa. Masalah utama, kita tak menyimpan langsung. Duit gaji habis semua, sewa, makan, shopping, hangout. Kononnya, nanti aku simpan bila lebih. Tapi hakikatnya, takkan pernah cukup kalau tak mula sekarang. Apa jadi kalau tak ada simpanan? Kereta rosak, terpaksa pinjam, kena buang kerja, tak cukup untuk survive, ahli keluarga sakit. Duit tak cukup, stres datang. Bila duit tak ada, pilihan makin sempit. Ramai anggap simpanan tu benda nanti-nanti. Tapi kalau kau tak mula masa ada RM100, kau ingat kau akan tiba-tiba pandai simpan bila ada RM10,000? Simpanan bukan soal duit, ia soal tabiat. Nak mula tak susah. Asing 10% dari gaji, automatic. Simpan sebelum belanja, guna apps budget. Bagi tahu berapa yang boleh jalan. Gunakan prinsip pay yourself first. Bayar diri kau dulu. Orang bijak bukan yang banyak duit,
Tapi orang yang pandai simpan duit, walau sikit, sebab hidup ni penuh kejutan. Dan simpanan adalah pelindung pertama sebelum segalanya runtuh. Kalau engkau belum mula menyimpan, ini masa terbaik. Mulakan RM5 sehari pun cukup. Yang kelima, tiada dana kecemasan. Bayangkan, satu hari kau hilang kerja. Atau kereta tiba-tiba rosak. Atau mak engkau jatuh sakit, kena masuk hospital. Ada duit simpanan tak? Kalau jawapannya tak tahu atau tak ada, kau dalam bahaya bro. Sebab hidup ni tak pernah bagi amaran sebelum jatuhkan musibah. Dana kecemasan bukan duit pelaburan, bukan juga duit kahwin ataupun duit travel. Ia simpanan khas untuk perkara yang kau tak jangka, tapi memang akan jadi. Kerja hilang, sakit, aksiden, kena pindah, telefon rosak masa perlu. Ramai orang muda kerja bertahun-tahun, tapi 1 sen pun tak simpan untuk kecemasan. Bila ditimpa masalah, mula panik, pinjam sana-sini, swipe kad kredit, buat loan peribadi. Akhirnya stres makin bertimpa. Hidup makin tersepit. Jadi berapa patut kau simpan? Minimum 3 ke 6 bulan perbelanjaan wajib. Kalau belanja kau RM1,500 sebulan, dana kecemasan patut ada RM4,500 ke RM9,000. Tak perlu tunggu kaya baru nak simpan. Mula je dulu. Simpan 10% dari gaji. Guna akaun khas untuk dana kecemasan. Jangan sentuh kecuali betul-betul perlu. Boleh automate potongan bulanan. Yang keenam, tak belajar tentang pelaburan. Ramai orang muda fikir melabur ni benda untuk orang kaya. Jadi mereka pun tangguh belajar. Nantilah bila gaji besar, katanya. Tapi realitinya, setiap hari kau tunggu, kau sedang rugi peluang untuk kembangkan duit kau. Sebab masa adalah kawan baik bila kau melabur awal. Sebab utama orang tak belajar melabur, 1, rasa benda ni susah. 2, takut rugi. 3, tak tahu nak mula dari mana. Tapi kau kena faham, melabur bukan untuk cepat kaya, tapi untuk bina kekayaan perlahan-lahan. Kalau kau tunggu sempurna, kau takkan mula sampai bila-bila. Bila kau tak belajar melabur, duit kau hanya duduk dalam bank, kena makan inflasi. Harga barang makin naik, duit makin kecil nilainya. Akhirnya bila usia kau meningkat, kau baru sedar. Simpanan cukup-cukup untuk belanja harian je. Tak cukup untuk persaraan. Tak ada passive income untuk top up gaji. Jangan risau, nak belajar melabur bukan susah. Mula baca buku Asas Pelaburan, ikut video dan podcast kewangan. Buka akaun pelaburan yang sesuai, ASB, Unit Trust, ETF, saham blue chip. Mula kecil, rasa-rasa pun dah boleh belajar rasa turun naik pasaran. Paling penting, konsisten dan sabar. Bukan untuk esok kaya, tapi untuk masa depan lebih terjamin. Yang ketujuh, terlalu ikut trend dan tekanan sosial. Kau nampak kawan beli iPhone baru, kau pun nak beli. Nampak mereka bercuti ke luar negara, kau pun tempah tiket. Semua sebab nak nampak up to date dan tak ketinggalan. Tapi dalam diam, duit kau makin susut. Semua kerana kau terlalu ikut trend dan tekanan sosial. Tekanan sosial ialah bila kau rasa kena ikut gaya hidup orang lain hanya sebab mereka buat. Kawan beli beg mahal, kau beli. Influencer promote fashion baru, kau follow. Semua sebab nak nampak setanding mereka. Walaupun poket kau menjerit minta tolong. Bila terlalu ikut trend dan tekanan sosial, kau mudah berhutang untuk nampak bergaya. Tak cukup simpanan untuk kecemasan. Rasa sentiasa tak cukup walau baru beli sesuatu. Stres sebab kewangan tunggang langgang. Nak keluar dari perangkap ni? Tetapkan bajet sendiri. Jangan peduli trend semasa. Fokus keperluan berbanding kehendak. Berhenti bandingkan hidup engkau dengan hidup orang lain. Belajar hargai apa engkau ada sekarang. Ingat, hidup engkau, cara engkau. Bukan untuk puaskan mata orang lain.
kesilapan kewangan ni nampak kecil tapi kesannya boleh tahan besar. Sama ada kau belanja ikut trend, tak menyimpan, tak ada bajet bulanan atau tak belajar pelaburan. Semua ni bukan sebab kau lemah, tapi sebab kau belum sedar. Dan bila kau dah sedar, itu langkah pertama untuk ubah nasib kewangan. Tak kisah kau kerja apa, gaji berapa atau umur berapa, asalkan kau mula hari ini, kau dah jauh ke depan berbanding mereka yang masih leka. Kalau kau suka video ni dan nak lebih banyak ilmu kewangan gaya santai macam ni, tekan like, subscribe dan share dengan kawan kau yang selalu pokai tengah bulan.